Allahumma salli ala Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa man yantas wa man ya'tasim billahi faqad hadiya ila siratal mustaqim amma ba'd. Seriti-seriti saya tak tahu, seriti yang saya tahu Siti Al-Ihsan, Siti Al-Hakim, Siti Huda ada. Ada. Di Ya. Al-Huda. Dan Siti Al-Huda dengan Ma'had Tahfiz apa tadi saya tak dengar. Ma'had Tahfiz Integrasi. Ma'had Tahfiz Integrasi tu bawah Al-Fatih tadi. Siti juga. Tak saya tak tahu. Saya ada sertakan sedikit slide. Saya akan share. Okay, sebelum tu saya kenalkan diri saya. Nama saya Siti Aisyah binti Husin. Saya pengalaman mengajar di negeri Johor ni insya-Allah lah masuk 15 tahun dan memegang UPKK sejak UPKK tu wujud. Saya mengajar di Sekolah Agama Seri Bugis. Daripada bukan Seri Bugis saja, saya ni termasuk masuk 5 sekolah saya dah mengajar. Daripada awal sekolah, daripada Johor Bahru, pindah balik kampung dan alhamdulillah sekarang paling dekat Benut lah. Saya menetap di kampung Sungai Bagan Laut. Okey, itu sedikit sebanyak tentang diri saya, dan saya terlibat juga dengan bengkel teknik menjawab soalan ujian UPKK ni daerah Pontian, tetapi saya tidak bagi bengkel ni kepada anak-anak murid ya. Saya bagi bengkel ni selalu dengan guru-guru. Jadi mereka lah yang menyampaikan pada murid-murid di sekolah. Sebenarnya bengkel teknik menjawab ni lebih baik guru-guru sekolah sendiri yang bagi pada murid-murid. Guru-guru, sebab dia yang mengajar dan dia yang tahu macam mana nak fokus untuk target skor 8A dalam UPKK. Jadi saya menyampaikan pada guru-guru sahaja di daerah Pontian. Kami ada kumpulan kami dan bergerak dari zon ke zon lah. Jadi hari ini saya cuba sampaikan kepada pelajar-pelajar, tak tahulah. InsyaAllah kita doalah supaya Allah kurniakan kefahaman bagi kita untuk kita menguasai apa yang saya sampaikan pada hari ini. Baiklah. Okey, pada calon-calon UPKK untuk 2021, untuk pengetahuan semua, tahun ini adalah tahun paling ramai pelajar ambil UPKK kerana tahun 2020 tidak ada peperiksaan UPKK. Jadi tahun ni awak akan serentak mengambil ujian ini dengan pelajar darjah 6. Kemungkinan UPSR tak ada, jadi sijil UPKK untuk tahun 2020 dan 2021 sangat berguna sebab tidak ada penilaian UPSR lagi. Jadi untuk kemasukan ke asrama penuh,
mereka akan menilai daripada CJ UPKK. Okey, apa itu UPKK? Saya terangkan sedikit. Nanti awak belajar UPKK, awak tak tahu apa matlamat awak ambil UPKK ni sebenarnya. Rupanya dah ambil UPKK, alah rupanya sayanglah tak dapat 8A sebab nak masuk asrama penuh. Macam tu. Nak masuk asrama penuh, Ma'had Tahfiz ataupun mana-mana asrama, sekarang dia akan tanya CJ UPKK, adakah kamu mendapat 8A atau 7A? Sekurang-kurangnya 7A. Dia akan terima masuk. Dulu dia tengok UPSR juga, tapi masa tengok UPSR pun dia akan ambil pelajar yang hanya ada 8A dan 7A sahaja. 6A dia tak ambil. Lagi-lagi mata pelajaran Al-Quran dan amali solat. Itu sangat penting. Okey. UPKK atau ujian penilaian kelas kafar, dia menilai tahap kemahiran, kebolehan, penghayatan murid-murid dalam bidang apa? Pengajian Al-Quran, ulum syariah, sirah, adab, jawi yang awak belajar hari-hari dengan ustaz awak. Penghayatan yang paling penting, penghayatan cara hidup Islam. Nanti saya terangkan kenapa penghayatan cara hidup Islam ni penting. Okey. Tengok nilaian dia Al-Quran ya. Siapa yang sekolah yang dah buat penilaian Al-Quran, kalau daerah Pontian dah kena bagi markah dan kami telah pun, seluruh Pontian telah pun hantar markah itu pada JAKIM. Okey, bentuk lisan pemerhatian ini PCHI. PCHI adalah penghayatan cara hidup Islam. Lagi satu bentuk amali solat. Amali solat, awak kena lakonkan solat tu. Kalau ada seriti yang dah buat, alhamdulillah. Okey, lepas tu penulisan ni nanti kita akan periksa insya-Allah 4 hingga 7 Oktober. Dijangkakan 4 hingga 7 Oktober. Okey, apa kelebihan peperiksaan UPKK ni? Sijil UPKK ni dikeluarkan oleh pihak JAKIM bukan daerah ke kerajaan negeri ke. Dia dikeluarkan oleh JAKIM. Jadi sijil ini boleh diguna pakai di seluruh Malaysia. Mana-mana sekolah awak pindah Kelantan ke, awak pindah Terengganu ke, awak boleh guna sijil ni untuk masuk ke asrama penuh. Jadi sijil ni diambil oleh pelajar darjah 5 kecuali tahun ini sahaja yang diambil oleh pelajar darjah 6 juga. Lepas tu ada juga anak murid saya yang dia tingkatan 1 tapi dia nak ambil UPKK, boleh. Tak ada masalah. Lebih umur pun boleh. Yang penting 11 tahun. Kurang daripada 11 tahun tidak boleh. Okey? Tengok. Dia perakui di seluruh Malaysia bagi salah satu dokumen sokongan bagi permohonan pelajar untuk kemasukan tingkatan 1 ke sekolah menengah agama di seluruh Malaysia, asrama penuh. Okey, kenapa penghayatan cara hidup Islam tu penting, solat itu penting? Sebab bila awak masuk ke asrama penuh, itu yang dititik beratkan untuk awak berdikari buat. Cikgu dah tak nak sentuh dah. Kalau asrama penuh, cikgu dah tak nak sentuh. Baru nak ajar awak solat, baru nak ajar awak ngaji, baru nak ajar awak adab-adab. Tak. Sebab tu pelajar yang masuk ke sekolah asrama penuh, dia nak nilai semua tu A. A. Jadi dia tak perlu susah-susah lagi nak ajar awak benda yang basic macam ni. Jadi awak boleh berdikari untuk solat sendiri, untuk mengurus diri, menjaga adab-adab sendiri, untuk menulis jawi dan bahasa Arab itu keseluruhan sekolah berasrama penuh ada subjek bahasa Arab. Ada subjek bahasa Arab. Jadi itulah sebabnya pentingnya sijil UPKK ni. Lagi satu penting, sijil UPKK ni ialah asas awak menjadi seorang Muslim. Muslim, peribadi seorang Muslim. Kalau awak tengok, pelajar-pelajar semua, awak belajar tu semua basic.
Basic darjah 5 bila awak naik darjah 6, awak dah ada yang dah mula balik semua ada yang dah mula balik, jadi mudah. Bila awak dah tahu menguasai semua 88 subjek UPKK ni, insya-Allah awak akan membesar dengan mudah. Itu bukan penerangan dari segi sijil sahaja. Dari segi kehidupan awak pun awak boleh capai matlamat peribadi Muslim. Awak nak jadi orang Islam yang betul-betul mengikut syariat, tu satu bonus bagi awak. Senang, mudah. Dah belajar semua dalam UPKK. Baiklah, ini adalah ujian yang awak akan tempuh bulan 10 nanti, 4 hingga 7 Oktober. Semua ni adalah bahagian penulisan. Penulisan. Saya tak tahu tahun ni macam mana bentuk soalannya, sebab kita dalam pandemik COVID-19 ni kita nak periksa online ke ataupun peperiksaan drive-thru. Ada juga ada yang mengatakan macam tu, pergi sekolah ambil dalam berapa jam hantar balik, macam tu drive-thru. Lepas tu open book test, kita tak tahu boleh buka buku ke, mungkin soalan dia lagi mencabar, mungkin semua soalan tahun ni adalah soalan daripada KBAT, menggunakan kemahiran berfikir. Kita tak boleh tahu kan, nanti mungkin dalam bulan 9 agaknya kami guru-guru akan diberi taklimat peperiksaan, baru kita tahu macam mana corak ujian ini dijalankan. Baiklah, kat sini saya ada buat sedikit ringkasan, ringkasan semua subjek. Okey, sunyi sangat saya cakap ni, macam cakap seorang-seorang. Ustaz saya tak biasa. Jadi siapa yang nak bertanya, boleh bertanya tak faham saya cakap, boleh tanya. Sekarang ni kita dah masuk subjek pula. Saya telah buat sedikit ringkasan untuk semua subjek bertulis untuk awak senang ulang kaji. Bukan awak hanya tengok ringkasan ni, awak tengok ringkasan yang saya buat ni, awak boleh rujuk balik dekat buku. Okey, saya sarankan dekat sekolah-sekolah seriti untuk tiap-tiap tahun beli satu buku nota padat untuk pelajar. Namanya nota padat UPKK. Dalam nota padat tu boleh guna daripada darjah 4 sampai darjah 5. Darjah 3 sampai darjah 5. Jadi satu buku sahaja merangkumi semua subjek. Harga dia dalam RM19 lah. Ringkasan semua subjek dan semua tajuk lah ada dalam tu komplit. Kalau sekolah-sekolah agama daerah Pontian ataupun sekolah-sekolah agama lain, dia dah mula guna buku nota padat. Jadi masa darjah 4 pun boleh belajar yang darjah 3, masa darjah 5 pun boleh belajar yang darjah 4. Macam kita campur-campurkan pelajaran tu, jadi dia orang mahir tiap-tiap tahun. Kalau misalnya saya telah mulakan dari darjah 3 untuk subjek UPKK. Jadi saya boleh target pelajar ni dah boleh dapat 8A. Pelajar ni saya dah kenal yang mana muka-muka yang boleh dapat 8A. Lepas tu satu istimewanya UPKK ni, guru sendiri yang tanda. Guru sekolah sendiri yang tanda. Jadi kita boleh kenal anak murid kita yang mana berkebolehan. Lepas tu tengok-tengok masa UPKK dia semangat, macam masa belajar dia biasa-biasa je, masa UPKK dia semangat. Jadi kita boleh bagi markah kat situ. Satu keistimewaan. Okey, kita masuk dalam akidah. Akidah ni tak payah susah-susah belajar. Ustaz ajar sekejap tajuk ni, sekejap tajuk ni, sekejap tajuk ni. Sekarang ni awak fokus rukun iman sahaja. Untuk subjek akidah awak fokus rukun iman. Rukun iman berapa perkara? 6 perkara. Tak payah susah-susah fokus tajuk ini. Sekejap ni, sekejap asma husna, sekejap sifat wajib bagi Allah. Mana satu ni masuk? Okey, tak payah. Tak payah fikir, kita buat secara rambang macam ni. Awak kena tahu rukun iman. Hafal satu persatu rukun iman. Kalau awak tak hafal rukun iman, macam mana nak ambil UPKK? Itu adalah pelajar darjah 1. Rukun iman, hafalkan 6 perkara. Okey, dalam
Dalam 6 perkara ni, barulah kita pecah-pecahkan. Kalau awak sudah habis silibus akidah, dalam 6 perkara rukun iman ni awak boleh pecah-pecahkan. Contoh yang pertama, percaya kepada Allah. Dalam Allah, perkataan Allah, apa yang ada, apa yang seorang Muslim tahu pasal Allah, kena wajib tahu pasal Allah. Ni, okey, yang pertama saya dah pecahkan Asmaul Husna. Asmaul Husna, faham tak ni? Okey. Okey. Asmaul Husna. Saya boleh tanya, faham ke tak ni? Sebab saya ada 2 orang murid depan saya. Kalau mereka kata angguk tu, fahamlah tu. Okey. Asmaul Husna. Ustaz dah ajar apa nama-nama Allah. Jadi awak tahu satu-satu nama Allah. Nama Allah ada berapa? Macam tu. Kalau awak study untuk UPKK ni, sekarang ni bulan 8. Awak hanya ulang kaji saja, bukan belajar baru. Benda baru, belajar benda baru. Tak, bukan masanya untuk awak belajar benda baru. Awak kena ada satu helai macam ni untuk awak ingat je. Sentiasa mengingat apa yang sudah dipelajari. Okey, percaya kepada Allah yang pertama Asmaul Husna. Mana kesa saya? Okey ni. Asmaul Husna, nama Allah. Lepas tu apa yang berkaitan dengan Allah lagi? Sifat wajib bagi Allah. Okey, yang kita belajar dalam UPKK. Yang ketiga ialah sifat mustahil bagi Allah. Okey, lawan daripada sifat wajib bagi Allah. Itu saja fokus tentang percaya kepada Allah. Okey, dalam sifat wajib ni adalah maksud dia, adalah dalil dia, adalah hikmah beriman kepada sifat wajib bagi apa. Jadi kalau kita nak ulang kaji, kita kena ada ini saja. Ini kita dah tahu, sifat wajib bagi Allah dah tahu, sifat mustahil bagi Allah dah tahu. Okey, kedua, percaya kepada malaikat. Okey, bila cakap malaikat, mestilah ada pengertian. Apa itu malaikat? Apa itu malaikat? Malaikat dijadikan daripada apa? Nur, kena tahu. Okey, nama-nama malaikat dan tugas-tugas malaikat. Itu sahaja. Tak payah nak cakap Munkar Nakir tu dalam kubur buat apa, lepas tu dia soal apa, tak ada. Tak ada soalan macam tu. Tak ada lagi keluar soalan Munkar Nakir soal apa dalam kubur. Tak boleh. Tak ada. Cuma tahu malaikat, pengertian malaikat, lepas tu nama-nama malaikat dan tugas malaikat. Itu sahaja. Okey, percaya kepada kitab ni banyak sikit. Dia punya tajuk banyak, darjah 3 ada, darjah 4 ada cerita. Okey, darjah 5 pun ada cerita pasal percaya kepada kitab. Okey, yang pertama nama-nama 4 kitab yang diturunkan kepada Nabi. Mushaf ada cerita tak? Mushaf tak cerita. Dia hanya cerita kitab. Kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, kitab Al-Quran. Okey. Lepas tu awak kena tahu pula Nabi yang menerima setiap kitab tu. Hafalkan. Benda ni kena hafal. Kalau awak tak hafal, macam mana awak nak jawab? Okey. Pengertian Al-Quran. Pengertian Al-Quran kalau awak cakap kitab Al-Quran ataupun pengertian Al-Quran kitab yang turun daripada Allah. Tak boleh, salah. Pengertian Al-Quran ialah wahyu. Wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantaraan malaikat Jibril di Gua Hira. Markah penuh. Kalau dia cakap pengertian Al-Quran, awak tulis pengertian Al-Quran, wahyu, betul. Bagi kami guru-guru yang menanda kertas UPKK, wahyu daripada Allah, betul. Ataupun ayat Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, betul. Mesti ada jelas. Jawapan tu jelas. Okey? Pengertian Al-Quran, nama-nama Al-Quran. Jangan lupa nama-nama Al-Quran. Al-Kitab, lagi apa? Al-Furqan. Ingat, ada berapa nama-nama Al-Quran? Ada 5 atau 6 tu. Okey, lepas tu penurunan Al-Quran. Macam mana cara penurunan Al-Quran daripada Lauh Mahfuz? Lauh Mahfuz. Ada kan belajar penurunan Al-Quran daripada Lauh Mahfuz. Lepas tu gimana sampailah
Nabi Muhammad. Okey, sampai Al-Quran tu turun pada tangan Nabi Muhammad. Okey, lepas tu secara macam mana? Berperingkat ke? Terus ke? Okey, kat sini saya ada tips. Kitab-kitab lain, tiga kitab yang lain diturunkan secara terus. Kitab Al-Quran diturunkan secara berperingkat. Ingat tu, 3 Al-Quran terus. Nanti dia cakap yang manakah kitab diturunkan berperingkat dan secara terus ataupun sekaligus. Awak cakaplah kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil terus. Al-Quran berperingkat. Baiklah. Jumlah ayat kena tahu. Jumlah ayat Al-Quran, jumlah ayat saya cakap. Bukan jumlah ayat tak ada. Jumlah surah, jumlah juzuk Al-Quran dan kelebihan Al-Quran. Ada selalu pelajar tulis kelebihan Al-Quran. Al-Quran adalah pengubat. Boleh diterima. Tapi skema jawapan JAKIM tak ada pun Al-Quran sebagai pengubat tu. Pengubat. Sebenarnya Al-Quran itu sebagai penawar ataupun pengubat. Boleh. Okey, percaya kepada Rasul. Rasul ni tiap-tiap tahun keluar. Soalan ni tiap-tiap tahun keluar. Pengertian Nabi dan Rasul. Ini soalan famous sangat tiap-tiap tahun keluar. Nabi dan Rasul ni senang saja nak cam. Nabi wahyu untuk dirinya saja. Rasul untuk disebarkan kepada orang lain. Itu saja. Dua-dua seorang lelaki yang mendapat wahyu daripada Allah untuk dirinya saja. Yang lagi satu, seorang lelaki mendapat wahyu daripada Allah untuk disebarkan kepada orang lain. Itu pengertian Nabi dan Rasul. Senang. Okey, bilangan Nabi dan Rasul. Kena tahu. Nabi ada berapa, Rasul ada berapa dalam darjah 4 rasanya ada ni. Bilangan Nabi dan Rasul. Okey, nama-nama Rasul kena tahu nyanyi. Cikgu-cikgu ajar nyanyi tak kat sekolah nak 25 Rasul. Kalau ada soalan 25 Rasul, mulalah anak murid semua menyanyi dalam kelas. Nak ingat kan Rasul. Dia kadang-kadang minta berikan 5 nama Rasul. Ataupun dia buat nama Rasul berselang-seli dengan nama malaikat. Pilih nama Rasul. Macam tu soalan dia. Nanti ada yang tulis Malik. Itu nama malaikat. Rasul tak ada nama Malik. Okey, sifat wajib bagi Rasul. Siddiq amanah, tabligh fatona tu kena hafal. Lepas tu sifat mustahil lawan bagi sifat wajib ni. Okey, sifat mustahil lawan bagi sifat wajib, sifat harus. Jangan cakap tak tahu sifat harus Rasul apa dia, dan tugas Rasul. Mestilah dakwah. Okey, dakwah. Okey, yang ketiga, tengok pecahan-pecahan ni yang awak tahu. Awak fokus tajuk apa yang awak nak baca. Rukun iman semua. Jangan risau. Lepas tu percaya kepada hari kiamat. Dalam percaya kepada hari kiamat ni apa yang awak kena tahu? Pengertian hari kiamat. Ini soalan glamour. Pengertian hari kiamat. Apa dia? Hari kegoncangan boleh, hari akhirat boleh, hari yang memusnahkan bumi. Betul. Jawapan tu semua betul. Markah penuh. Kalau awak cakap hari kegoncangan, hari yang menghancurkan bumi, hari yang mematikan semua orang boleh. Pengertian hari kiamat. Lepas tu nama-nama hari kiamat. Kena tahu bahasa Arab dan bahasa Melayunya. Ada kan Yaumul Hisab, Yaumul apa lagi? Yaumul Akhirah. Kena tahu bahasa Arab dan bahasa Melayunya. Yang ni soalan glamour juga, tanda besar dan tanda kecil kiamat. Jangan keliru. Ada yang jawab tanda kecil kiamat tu dia letak kat tanda besar. Tanda besar dia letak kat tanda kecil. Selalu kat sini soalan dalam bentuk carta. Dia tulis, dia bagi 2 ruang, masukkan tanda besar dan tanda kecil. Lepas tu sebab berlaku hari kiamat.
Sebab berlaku hari kiamat ada dalam buku. Okey, yang seterusnya percaya qada dan qadar. Okey. Qada dan qadar ni selalunya soalan dia tentang pengertian. Ini pun soalan grammar. Saya sebut soalan grammar. Asyik soalan grammar je. Sebab saya jumpa benda ni, soalan ni, tapi banyak bentuk soalan dia. Boleh dia ada jawapan, kita tinggal pilih, ataupun kita kena tulis sendiri. Jawapannya subjektif. Pengertian qada, baca. Pengertian qadar kena tahu. Jenis qada. Okey, jenis qada ada 2. Ada belajar tak qada mubram dengan qada muallaq? Apa itu qada mubram? Mesti ada punya pengertian qada mubram, qada muallaq. Dan kesan atau akibat tidak beriman kepada qada dan qadar. Oh, banyak betul saya nak terangkan ke awak ni. Okey, ni habis akidah. Nanti saya akan bagi slide ni dekat awak. Awak boleh print akidah ni, jadi sambil-sambil main buai boleh tengok. Sambil-sambil main-main boleh tengok ni, carta ni untuk ulang kaji. Baiklah, kita terus masuk ibadat. Kita kejar masa kan. Nanti kita nak bincang pasal soalan pula. Okey, ibadat. Ibadat apa yang kena ingat untuk periksa? Ini sahaja. Rukun Islam ada 5 perkara, tapi tolak 2. 2 kita tak belajar. Apa yang kita tak belajar? Zakat dengan haji. Tak masuk dalam UPKK. Zakat dengan haji ni darjah 6 kalau sekolah agama baru belajar. Dia tak masuk dalam UPKK. Jadi kita hanya belajar 3 sahaja rukun Islam. Ingat 3 sahaja rukun Islam. Yang pertama mestilah lafaz syahadah. Lafaz syahadah, apa dia yang awak tahu, kena tahu dalam lafaz syahadah? Ada 2 perkara. Penyaksian bagi Allah, kita bersaksi Allah dan Rasul. Kadang soalan dia dia bagi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Okey, berikan maksud lafaz tersebut. Begitu. Awak kena tahulah, aku bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah. Aku bersaksi. Banyak pelajaran salah. Walaupun benda ni darjah 1. Nanti dia cakap aku bersaksi Rasul dulu, Allah dulu. Tak boleh. Kena betul-betul. Allah dulu baru Rasul. Ikut betul-betul. Penat kan? Siapa yang ada air sebelah tu boleh minum. Dah lah awak tak buka kamera. Cikgu tak nampak pun. Okey? Boleh minum. Yang kedua, selain syahadah, awak kena ingat. Bukan belajar lagi. Ni sudah ulang kaji ni. Ni ingat. Tentang rukun Islam, solat 5 waktu. Okey, dalam solat 5 waktu ni banyak perkara yang awak kena ingat. Daripada sebelum solat hingga lepas solat dan solat-solat sunat. Solat-solat sampingan. Okey, kita tengok. Yang pertama, sebelum solat kita kena buat apa? Mestilah menyucikan diri, taharah. Kita kena ingat je macam tu. Oh, bab solat. Solat sebelum solat, taharah. Bersihkan diri dulu. Okey, dalam taharah kena tahu pengertian taharah. Pengertian taharah tu apa? Suci. Satu perkataan je. Taharah, suci. Taharah, suci. Okey, yang kedua, wuduk. Betul tak? Sebelum solat, 5 waktu tu mesti berwuduk. Standby je macam tu. Sebelum aku solat, aku kena buat apa? Taharah. Lepas tu, wuduk. Dalam wuduk tu ada apa? Pengertian wuduk. Sebab wuduk. Rukun wuduk. Niat dia macam mana? Sunat-sunat wuduk. Sebab yang membatalkan wuduk. Okey, dah wuduk. Tak ada air pula ni. Nak wuduk tapi tak ada air. Lepas tu macam mana nak ingat? Oh, tayamum. Kita kena tayamum. Kalau tak ada air, kita tayamum. Okey, apa pengertian tayamum? Menyapu debu. Menyapu debu. Menyapu debu pun dah dikira ada markah. Okey, menyapu debu. Sebab
Kenapa kena tayamum? Rukun tayamum. Dia sama je dengan wuduk. Rukun tayamum, niat tayamum macam mana, syarat tayamum, sunat tayamum, cara dan sebab yang membatalkan tayamum. Kena tahu tu dalam tayamum. Tayamum adalah soalan famous. Tiap-tiap tahun ada. Tapi tiap-tiap tahun tu yang saya tengok sekarang ni anggota tayamum. Anggota tayamum memang glamour. Sebab kadang-kadang budak dia akan bagi gambar badan. Lepas tu dia akan tunjukkan anggota dekat tangan tu. Tangan tu dia akan halakan anak panah ke siku. Tahu? Jadi budak-budak dia kata sebutkan anggota tayamum yang bertanda X. Budak-budak jawab siku. Bukan tangan. Baik-baik kat situ soalan perangkap. Baiklah, lepas tayamum, kena mandi wajib dulu. Kena mandi wajib kalau berhadas besar. Sebelum solat ni, kena buat dulu mandi wajib kalau berhadas besar, kena mandi wajib. Apa yang ada dalam mandi wajib? Saya salah tulis ni. Waw, alif, jim, ba, wajib. Okey, pengertian mandi wajib mesti ada. Mengangkat hadas besar. Ataupun menyucikan diri daripada hadas besar. Okey, perkara yang mewajibkan mandi wajib. Ada beberapa perkara tu. Yang haid, nifas semua tu. Haid, nifas, wiladah, keluar air mani tu semua. Perkara yang mewajibkan mandi wajib. Lepas tu rukun mandi wajib. Niat, syarat, sunat mandi wajib. Cara mandi wajib dan hikmah mandi wajib. Hikmah ni banyak yang keliru. Okey, kalau awak cakap memelihara iman, itu pun hikmah mandi wajib. Memelihara iman, ataupun menyucikan diri dari segala penyakit pun hikmah juga. Boleh jawab. Tengok apa yang relevan awak nak jawab. Okey, seterusnya sebelum solat kita buat apa? Azan, iqamah dulu. Mestilah azan, iqamah. Pengertian azan, pengertian iqamah. Lafaz azan, syarat. Syarat orang yang azan tu macam mana? Sunat ketika azan. Makruh ketika azan. Kena ingat semua ni. Lepas tu barulah boleh solat fardu. Dalam solat fardu apa selalu soalan yang dia soal, tengok saya eja salah lagi. Syarat wajib solat. Siapa yang wajib solat? Okey, syarat sah solat dengan syarat wajib solat ni ramai pelajar yang keliru. Syarat wajib solat, syarat wajib solat selalunya berada dekat dalam diri orang yang nak solat. Contohnya baligh, berakal, dalam diri orang yang nak solat tu. Syarat sah solat ni kadang-kadang ada yang masuk waktu solat, bukan dekat diri. Masuk waktu solat, syarat sah solat. Masuk waktu solat, lepas tu bersih, tempat solat bersih. Itu bukan diri individu yang nak solat. Kena tahu bezakan syarat wajib solat dan syarat sah solat. Lepas tu rukun solat. Rukun solat ada berapa? Siapa boleh jawab? Seorang angkat tangan. Rukun solat. Cikgu nak tanya rukun solat. Ada berapa? 13. Ya, bagus. Pandai. Mesti 8A nanti. Amin. Okey, 13. Rukun solat. Okey, terus. Dah solat fardu, solat Jumaat pula. Syarat solat Jumaat. Lepas tu rukun solat Jumaat. Sunat solat Jumaat apa? Kena tahu. Lepas dah solat Jumaat ni wajib kan? Dia macam solat fardu juga. Solat Jumaat wajib. Tapi bagi lelaki. Yang perempuan, boleh tak solat Jumaat? Boleh. Nanti ada juga soalan mungkin lah tahun ni kan, mana tahu JAKIM nak buat. Fatimah berada di Mekah. Dia menunaikan solat Jumaat di masjid. Adakah solat Jumaat dia sah?
Macam tu. Manalah tahu Jakim nak buat soalan macam tu. Sahlah. Perempuan pun boleh solat Jumaat. Okey? Seterusnya solat jamak dan qasar. Yang ni saya lupa tulis. Pengertian jamak apa? Qasar apa? Lepas tu jenis-jenis solat jamak. Solat apa yang boleh dijamakkan? Disatukan. Lepas tu solat apa yang boleh dikasarkan? Kena tahu setiap solat tu. Yang 4 jadi 2, yang mana 1? Yang 3 boleh jadi 1.5 tak? Tak boleh. 3 rakaat boleh jadi 1.5, tak boleh. Yang 4 rakaat saja boleh dikasarkan. Subuh boleh tak jadi 1 rakaat? Tu dah jadi witir. Pula. Okey. Terus solat-solat sunat. Okey, selalu soalan solat-solat sunat dalam kertas akan tanya berikan 2 contoh solat sunat. Ataupun solat objektif dia bagi solat Jumaat, solat duha, solat Zuhur, solat subuh. Yang mana satu solat sunat. Ada yang jawab solat Jumaat. Jangan solat duha. Awak ambil beberapa solat sunat sahaja yang awak selalu tunaikan. Contohnya yang awak senang ingat, bulan puasa, bulan Syawal, bulan Aidiladha. Nak periksa. Okey, bulan puasa saya selalu suruh anak murid saya ingat yang tu saja. Padahal kenalah tahu semua solat sunat. Tapi untuk periksa, kalau dia minta senaraikan solat-solat sunat, 5 solat sunat, awak boleh cakap daripada awak ingat bulan puasa, raya haji, raya puasa dengan nak periksa. Okey? Puasa solat tarawih. Ataupun solat witir. Awak selalu buat kan dekat masjid. Lepas tu raya, solat sunat hari raya. Lepas tu raya haji. Ada budak dia kata soalan cakap senaraikan 2 solat sunat. Hari raya, solat sunat hari raya Aidilfitri, solat sunat hari raya Aidiladha. Betul tak? Betul. Jawapan penuh. Senang dia nak jawab, dia nak ingat tu senang. Lepas tu kenapa periksa? Periksa solat hajat. Solat hajat. Solat taubat. Kat situ banyak solat-solat sunat. Baiklah, seterusnya solat jenazah. Ada solat jenazah, dia punya rukun, dia punya cara solat, awak kena tahu. Dan terus pada puasa di bulan Ramadan. Dalam puasa ni pengertian puasa. Kena tahu. Kalau awak cakap puasa, pengertian puasa tidak makan. Tak sempurna. Kalau saya tak bagi markah. Memanglah semua orang tak makan, tapi yang perkara lain boleh buat. Tak boleh Jadi kena tahu pengertian puasa. Hukum puasa. Hukum dia banyak sikit. Kalau orang mengandung, kalau orang sakit, macam mana hukum dia, lain hukum dia. Orang sihat, lain hukum dia. Lepas tu syarat puasa, perkara yang membatalkan puasa, sunat-sunat puasa, apa dia, makruh ketika puasa dan amalan sunat ketika berpuasa. Wah, 9.30 dah Okey, saya laju sikit. Banyak lagi. Baiklah, ini untuk ibadat. Awak ingat rukun Islam dan 3 sahaja rukun Islam. 2 ni tolak. 2 ni tak belajar. Apa yang tak belajar? Zakat dan haji. Okey, terus. Adab. Okey, adab. Wah, banyaknya cikgu. Memanglah banyak. Awak belajar daripada darjah 3 sampai 5. Dan digabungkan semua adab Islam, akhlak Islamiah ni. Okey. Adab berjalan. Adab-adab ni sebenarnya awak memang dah patut tahu. Kalau adab adalah subjek yang boleh skor A. Paling senang. Jawapannya semua positif. Positif. Fikir je, adab ni. Tapi kena berkenaan dengan tu. Kononlah adab berjalan. Awak jawab bercakap lemah lembut.
Sesuai tak? Memanglah benda tu positif tapi tidak sesuai. Berjalan ni ingat kaki. Jalan guna kaki. Adab berjalan. Jalan guna kaki. Apa yang harus kita buat kat kaki kita? Memakai alas kaki iaitu kasut. Ataupun uh, apa? Adab berjalan apa lagi? Keluar rumah, meminta izin sebelum keluar rumah. Tu dalam adab berjalan. Ataupun berjalan dengan sopan. Lagi adab berjalan, memakai pakaian menutup aurat. Semua positif ketika kita berjalan. Ataupun awak boleh jawab negatif tapi sebenarnya benda tu positif. Tidak makan dan minum sambil berjalan. Nampak negatif makan dan minum sambil berjalan tapi ada tidak di depan. Tidak di depan maksudnya jawapan yang positif. Tidak makan dan minum ketika berjalan. Okey? Yang kedua adab bertanya. Adab bertanya ni memang selalu. Awak bayangkan awak di dalam kelas. Selalu dalam kelas tanya cikgu kan? Okey, apa yang perlu awak mengamalkan ketika adab bertanya? Semasa awak bertanya. Itu awak kena fikir. Adab ni untuk jawab dia tak apa, ambil masa lama untuk berfikir keadaan awak masa tu. Contoh, awak nak jawab tajuk adab bertanya. Awak fikir awak dalam kelas macam mana awak nak tanya dengan cikgu. Okey, minta kebenaran ataupun mengangkat tangan sebelum bertanya. Bertanya dengan sopan. Bertanya dengan sopan. Okey, itu senang. Benda yang senang awak fikir dan awak jawab. Awak fikir dan awak jawab. Okey, dalam keluarga, fikir awak dekat rumah macam mana? Adab dalam keluarga. Ini susah bagi pelajar yang tidak mengamalkan adab. Nak jawab sangat susah. Adab dalam keluarga macam mana? Dengan ibu bapa, menghormati ibu bapa. Tidak bergaduh sesama adik-beradik. Boleh jawapan. Dan adab berjiran. Okey, dalam adab jiran, okey, saya bagi terangkan semualah. Dalam adab-adab ini, apa isi penting yang awak kena tahu, kena hafal, iaitu pengertian. Pengertian. Pengertian mesti ada. Contohnya jiran ni, sebutkan okey, ada jiran, pengertian jiran. Orang yang tinggal berhampiran dengan rumah kita. Itu pengertian. Yang lain pun ada pengertian. Yang kedua, adab-adabnya. Senaraikan adab-adab dia. Ulang kaji macam tu. Lepas tu hikmah kita beradab. Hikmah kita beradab, contohnya adab keramaian. Pergi majlis kan, majlis kenduri kan. Apa hikmah kita beradab dalam kenduri? Orang pun sayang. Betul tak? Orang disayangi oleh masyarakat. Macam tu. Akibat, lepas tu akibat tidak beradab. Kalau kita tidak ada, tidak beradab, apa yang kita dapat? Tidak disayangi oleh masyarakat ataupun hidup kita akan jadi susah. Akibat tidak beradab. Adab ketika bermain. Ni. Akibat tidak beradab. Adab ketika bermain. Tidak beradab ketika bermain. Macam mana? Bergaduh. Bergaduh. Okey. Itu sahaja dalam adab, pengertian, adab, hikmah dan akibat tidak beradab. Awak kena tahu setiap adab ni 4 poin dalam setiap adab ni. Ada 12 adab. Ada 12 adab. Okey, terus sirah. Sirah ini banyak. Pening tak? Sirah ni banyak, nampak banyak. Tapi saya nak awak fikir sekejap. Sirah mudah, sangat mudah.
ramai pelajar tidak boleh skor sirah kerana dia tidak memahami apa yang dia belajar dan jalan macam mana yang nak faham tentang sirah yang belajar untuk UPKK ni. Okay, ramai pelajar yang tak faham apa yang dia belajar. Jadi sekarang saya nak awak fokus dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Nabi Muhammad sahaja. Kita sirah darjah untuk UPKK ni belajar hanya sirah kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selepas dia menerima wahyu, bukan daripada lahir. Okey, bukan daripada lahir. Bukan, dia tak cerita pasal Nabi Muhammad macam mana kahwin dengan Siti Khadijah, tak ada cerita tu. Sebelum masa kahwin, masa dia bayi, macam mana dia hidup, tak ada pun soalan tu. Cumanya dia hanya akan soalan dia selepas menerima wahyu pertama. Dekat mana? Kat Gua Hira. Itu kehidupan bermula sampai dia wafat. Sampai dia wafat. Apa yang peristiwa yang berlaku dalam kehidupan Rasulullah selepas dia bergelar Rasul. Okey, tengok jalan yang saya tunjuk sini. Nampak tak jalannya bengkok ke sini, pusing sampai ke bawah. Tengok. Kita tengok yang pertama. Rasulullah menerima wahyu. Kat mana tempat dia menerima wahyu? Awak kena tahu peristiwa terima wahyu. Okey, kotak pink ni satu peristiwa saya buat. Jadi kat sini ada 16 peristiwa dalam kehidupan Rasulullah yang awak kena tahu. 16 sahaja. Benda lain tak payah. Tak payah. Rasulullah menerima wahyu, tahu. Hari yang dia menerima wahyu tu berapa? 12 Rabiul Awal. 12 Ramadan, maaf 12 Ramadan kat mana? Lepas tu apa dia rasa? Siapa yang jumpa dia? Tu kena tahu malaikat apa yang jumpa dia, lepas tu malaikat tu baca surah apa. Awak kena tahu kat situ. Yang kedua, selepas menerima wahyu, macam mana keadaan Rasulullah? Keadaan dia, ketakutan tak ketakutan. Lepas tu dia jumpa siapa? Isteri dia, Sayyidatina Khadijah. Lepas tu Sayyidatina Khadijah cakap apa? Yuk, kita jumpa Waraqah bin Naufal untuk tanya apa yang jadi tadi dekat Gua Hira. Kena tahu. Lepas tu dah jumpa Waraqah bin Naufal, ada dalam buku kan? Waraqah cakap apa? Itu adalah tanda kerasulan. Engkau telah menjadi Rasul. Okey. Lepas tu turunlah. Dah jadi Rasul tu, turunlah wahyu untuk dia berdakwah secara rahsia. Dakwah ada 2 kat sini, 3 dengan 4 ni. Dakwah secara rahsia satu tajuk. Berapa lama dia berdakwah secara rahsia. Lepas tu kat mana tempat dia berdakwah secara rahsia. Lepas tu orang yang awal-awal masuk Islam, siapa? Contohnya, soalan selalu tanya, kanak-kanak pertama masuk Islam, perempuan pertama masuk Islam. Siapa boleh jawab? Kanak-kanak pertama masuk Islam. Okey, sila. Saidina Ali. Kanak-kanak. Saidina Ali pandai. Okey, yang kedua. Perempuan pertama masuk Islam. Sayyidatina Khadijah. Ya, Sayyidatina Khadijah. Ingat je yang paling hampir dengan dia apa? Mestilah isteri dia kan? Mestilah isteri dia. Jadi Sayyidatina Khadijah. Okey, lelaki pertama masuk Islam. Abu Bakar As-Siddiq. Pandai Ustaz. Pandai anak murid tu. Saya suka panggil anak murid. Baru je nak jawab. Baru je nak jawab. Okeylah, nanti saya bagi soalan yang lain-lain awak jawab. Okey. Itu awak kena hafal. Benda tu soalan famous. Tiap-tiap tahun ada keluar. Okey, lepas dah dakwah secara rahsia, Allah bagi wahyu pula untuk dakwah secara terbuka. Kat mana Rasulullah dakwah secara terbuka, mesti tahu tempat dia, Bukit Safa. Lepas tu apa yang diterima selepas dia berdakwah secara terbuka, ancaman kepada Rasulullah. Apa orang kafir buat kat Rasulullah, semua tak terima Islam, tuduh Rasulullah tu sihir, penyihir semua. Okey, terus
dah tak terima macam tu. Ni dakwah dekat Mekah ni dah tak boleh jalan ni. Lepas tu Allah turunkan wahyu. Ni semua wahyu daripada Allah Turunkan wahyu, suruh Nabi Muhammad berhijrah kali pertama. Hijrah tu apa? Pindah. Tak usah duduk Mekah lagi. Tak usah duduk Mekah, pindah kali pertama ke Habasyah. Pindah ke Habasyah, ketuanya siapa? Ketuanya Osman bin Affan. Lepas tu pindah ke Habasyah, balik sebelum Mekah. Dia 2 kali tau. Pergi Habasyah tak jadi juga. Kali kedua pergi lagi. Ni ada 2. 2 hijrah. Yang pertama ke Habasyah, yang kedua ke Habasyah juga. Ketuanya Ja'far bin Abi Talib. Okey, terus tak jadi juga pergi Habasyah, balik sebelum Mekah. Sebab orang-orang Habasyah tak terima balik sebelum Mekah. Lepas tu dekat Mekah dia Rasulullah kena ancam lagi untuk dibunuh. Siapa nak apa ni? Okey. Kat mana dia nak kena bunuh tu? Dekat rumah dia kan? 12 orang. 12 orang pemuda diarah mengepung rumah Rasulullah. Lepas tu siapa yang gantikan tempat tidur Rasulullah tu kena tahu. Siapa boleh jawab? Yang menggantikan tempat tidur Rasulullah? Ada yang boleh jawab? Saidina Ali. Ya, Saidina Ali. Kat situ soalan glamour Saidina Ali telah menggantikan tempat Rasulullah. Lepas tu Allah bagi wahyu lagi untuk hijrah ke Madinah. Tak boleh jadi ni. Dakwah dekat Mekah dah tak boleh jadi. Ingat macam mana Rasulullah, perjalanan hidup Rasulullah tu dah tak boleh. Orang-orang Mekah tak nak terima dakwah Rasulullah. Okey, kita berpindah ke Madinah. Hijrah ke Madinah. Kena tahu tarikh hijrah ke Madinah, peristiwa dia macam mana. Yang peristiwa nak bunuh Rasulullah tu lah. Malam tu, lepas tu Rasul bersembunyi di gua tu. Semua. Dan dalam hijrah ke Madinah tu ada soalan persaudaraan. Persaudaraan tu Muhajirin dan Ansar. Apa itu Muhajirin dan apa itu Ansar? Muhajirin, saya tahu awak dah belajar ni semua. Muhajirin orang yang penduduk Mekah yang mengikut Rasulullah berhijrah ke Madinah. Yang Ansar pula penduduk tetap Madinah. Okey, kat sini saya ada lupa tulis soalan glamour juga. Apakah Al-Ansar ni ada 2 kaum? Ada 2 kaum. Penduduk Madinah ni ada 2 kaum, iaitu kaum Aus dan Hazraj. Kat situ jangan awak tulis. Soalan dia macam ini. Berikan 2 kaum yang duduk menetap di Madinah. Awak akan jawab Muhajirin dan Ansar. Salah salah. Jawapannya Aus dan Hazraj. Ada rasanya dalam kitab UPKK menerangkan tentang Aus dan Hazraj. Penduduk Madinah. Lepas tu dah berhijrah ke Madinah, terus tajuk lainnya mukjizat. Nabi Muhammad kan ada mukjizat kan? Mukjizat hissi dengan maknawi. Apa hissi, apa maknawi, dan awak kena tahu contoh-contoh mukjizat hissi dan mukjizat maknawi. Lepas tu terus ada peristiwa Nabi Muhammad, peristiwa Isra' dan Mi'raj. Peristiwa Isra' dan Mi'raj ni sebenarnya berlaku sebelum ni, alamak. Okey, tak apa. Ingat saja Isra' dan Mi'raj. Tarikh Isra' Mi'raj. Sebab berlaku Isra' Mi'raj. Pengurangan solat. Memohon untuk pengurangan solat daripada berapa ke berapa? 50 waktu ke 5. Okey, Nabi setiap langit. Nabi setiap langit tu kadang-kadang ada soalan, tapi ramai pelajar yang salah jawab. Sebab setiap langit tu ada nabi-nabinya dan awak kena ingat. Kalau saya akan, nanti saya tulis I ihma. Saya buat ringkasan macam tu, I ihma.
Langit pertama Adam, Ihma. Itu singkatan untuk ingat setiap langit tu nama. Ada langit ada 2 Nabi dia jumpa. Okey. Seterusnya jihad Rasulullah. Okey, jihad Rasulullah. Macam mana pengertian jihad? Sebab jihad, bahagian jihad kecil, jihad besar. Apa jihad kecil, apa jihad besar? Jangan keliru. Jihad besar bukan perang. Bukan perang jihad besar. Jihad kecil yang perang. Menegakkan agama Islam adalah jihad kecil. Jihad besar adalah paling besar adalah melawan hawa nafsu. Jangan keliru. Ramailah pelajar saya jawab jihad besar ialah menegakkan agama Islam. Itu hanya kecil, tapi jihad besar adalah melawan hawa nafsu. Okey, dah berjihad ni. Rasulullah tekad untuk berjihad. Okey, dah berjihad ni. Orang kafir musyrikin Mekah cari pasal, ingat? Cari pasal. So, kita belajar 3 perang. Perang. Perang Badar, perang Uhud dan perang Ahzab. Dalam perang ni awak kena ingat tarikh, kena ingat ketua dia siapa, lepas tu kena ingat berapa orang tentera, lagi kena ingat berapa orang terkorban. Tapi paling paling glamour soalan dalam perang ialah tarikh. Sebab tak? Ataupun dia kata berikan 2 perang yang Rasulullah sertai. Awak tulislah Badar dengan Uhud gitu. Ataupun dia akan tulis berikan nama perang Handaq, nama lain bagi perang Handaq, ataupun nama lain bagi perang Ahzab. Apa dia? Nama lain. Awak boleh tulislah Handaq ke perang Parit. Itu ada 3 nama kat situ. Ahzab, Handaq dan Parit. Dah perang. Rasulullah kata dah penatlah perang. Ni semua kafir ni kalah dah kan? Dah kalah. Rasulullah buat perjanjian Hudaibiyah antara musyrikin Mekah dengan Rasulullah, orang-orang Islam. Okey, perjanjian Hudaibiyah. Ada perang lagi tak lepas ni kita belajar? Tak ada. Lepas perjanjian Hudaibiyah, okey, perjanjian Hudaibiyah ni kena ingat isi kandungan perjanjian Hudaibiyah. Macam mana? Perjanjian baik antara kafir musyrikin Mekah dan Rasulullah. Okey. Inilah semua isi kandungan genjatan senjata, tidak dibenarkan melakukan haji itu semua. Okey, lepas dah buat perjanjian ni damai kan? Dah damai, Fathul Mekah, pembukaan kota Mekah. Okey, dalam Fathul Mekah seterusnya ingat, ini perjalanan dia. Perjalanan Rasulullah. Rasulullah mengatur strategi. Dia strategi nak masuk Mekah ni mesti ada strategi dia. Tak boleh main masuk je, kan kena bunuh semua. Okey? Strategi. Lepas tu faktor kejayaan dia membuka Mekah. Apa dia? Faktor dia macam mana? Merancang strategi yang baik kan? Lepas tu kesan pembukaan kota Mekah. Orang-orang Islam dah boleh diterima dekat Mekah tak? Dah boleh sangat. Dah boleh pergi haji, dah boleh masuk Mekah, dah boleh duduk Mekah, dan orang Islam dekat Mekah dah semakin ramai. Lepas Fathul Mekah. Okey, terus pembangunan negara Islam. Kat sini dah damai. Dah ramai orang Islam. Lepas je perang tadi, terus damai, pembangunan negara Islam. Apa dia? Pembinaan masjid. Masjid menjadi tempat apa? Kat sini awak kena tahu ni. Pembangunan negara Islam, pembinaan masjid, pendidikan apa, ekonomi apa, Lepas tu, perkembangan negara Islam. Dari segi akidah, ibadat, akhlak orang-orangnya semua macam mana. Okey, terus damai tak? Dah damai, dah tak ada perang. Lepas tu kita masuk ke wafatan Rasulullah. Ada tak cerita pasal Nabi lain kat sini? Tak ada langsung Tak ada langsung. Jadi awak kena ingat jalan cerita kehidupan Rasulullah selepas menerima wahyu pertama sahaja.
Dah, yang ni sebelum akhir ni kewafatan Rasulullah. Macam mana Rasulullah tu wafat? Tarikh dia. Sebelum Rasulullah wafat ni, dia melakukan haji wida, hujjatul wida. Ada terang dalam buku macam mana hujjatul wida dilakukan. Okey, macam mana keadaan Nabi sakit dan hari-hari terakhir Nabi. Lepas tu iktibar kematian, kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, yang terakhir penentuan khalifah pertama. Rasulullah dah wafat, siapa nak ganti jadi Perdana Menteri masa tu? Ada kena ingat siapa? Saidina Abu Bakar As-Siddiq. Okey, tamat. Ada soalan tak tentang sirah yang tak faham? Itu saja yang awak kena ingat tentang sirah. Boleh. Siapa nak soal boleh. Okey, kita ada lagi 2 subjek lepas ni. Okey, dalam sirah ni ada juga soalan pernah tapi tak banyak tahu. Ada setahun je yang saya, 2 tahun kot saya jumpa perbezaan mukjizat dengan sihir. Masuk juga mukjizat dan sihir. Senang je awak nak ingat, mukjizat tidak boleh dipelajari oleh orang-orang. Manusia biasa tak boleh dipelajari mukjizat. Hanya pada Rasulullah. Sihir boleh dipelajari dengan orang yang mahir. Mukjizat dengan sihir. Okey, terus. Lughatul Quran. Lughatul Quran, kalau daerah Pontian saya tak tahu, daerah Batu Pahat. Kalau Lughatul Quran banyak yang skor A. Sebab Lughatul Quran ni senang. Senang Cikgu nak buang Ya. air besar. Boleh, Cikgu nak buang silakan. air besar. Terima kasih. Boleh, silakan. Sama. Okey, Lughatul Quran. Ini sahaja yang awak kena tahu. Tajuk-tajuk ini sahaja yang awak kena tahu dan tajuk-tajuk ini sahaja yang akan disoal. Nanti kita tengok contoh-contoh soalan daripada Lughatul Quran. Oh, kita dah pukul 10. Saya tak sedar. Ya Allah. Ustaz Azam ya? Ustaz Azam? Okey, tak apa nanti. Nanti saya bagi awak slide ni, awak boleh ulang kaji. Tapi sebenarnya dalam bahasa Arab ni kena hafal banyak Kena hafal, wajib hafal. Kalau tak hafal, memang susah nak jawab. Saya tak bagi jaminan lah awak boleh jawab. Mesti awak tercongok dalam kelas. Kalau dalam kelas, kalau open book test tahun ni, boleh buka buku, bolehlah jawab. Kena hafal juga bahasa Arab. Dan terus Jawi. Jawi ini saja tajuk. Okey, baiklah. Kita tamatkan sekejap. Nanti kita sambung lagi ya Ustaz Azam. Kita akan sambung. Okey. Kita akan sambung soalan pula teknik menjawab. Boleh rehat lah. Okey, kita jumpa lepas ni.